Bersyukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pertemuan kita pada kali ini sedikit berbeza. Berbeza sebab apa tuan-puan sekalian? Sebabnya pertemuan kita kali ini ada elemen ataupun ada satu benda yang ditakdirkan oleh Allah buat hamba-hambanya yang terpilih. Satu, alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kerana hari ini Allah masih lagi berikan kita istiqamah untuk belajar Quran. Sebab ini adalah satu nikmat yang luar biasa yang kita kena syukur sangat-sangat. Sebab ada manusia yang bila mana dia baca Quran, dia faham Quran, dia faham banyak benda daripada Quran, tapi kesudahannya dia tuan-puan sekalian, dia rasakan macam dia dah tahu semua benda. Dia rasa macam dia dah tahu banyak benda. Seharusnya orang yang belajar Quran, yang baca Quran, mereka bukan sepatutnya bila belajar makin banyak belajar tu dia akan kata lebih tahu. Sepatutnya makin banyak lagi tak tahu sebenarnya hakikatnya. Itu satu. Yang kedua, tuan-puan sekalian, tahukah kita pertemuan kita hari ini berada pada satu bulan yang menjadi tanda sedang dekatnya kita pada satu bulan yang berkaitan dengan Quran. Satu hari ini kita bertemu kerana nak belajar Quran, tapi kita sendiri berada pada satu bulan yang menjadi tanda kita sedang berhampiran, kita sedang nak dekat dengan satu bulan yang berkaitan dengan Quran. Iaitu bulan apa, tuan-puan sekalian? Kita sekarang dekat bulan Rejab, dan Rejab menjadi tanda kita sedang menghampiri bulan apa? Ramadan al-Mubarak. Dan tuan-puan sekalian, bila sebut perkataan Ramadan dalam Quran disebut oleh Allah Azza wa Jalla sebanyak berapa kali? Sekali sahaja dalam Quran. Dan sekali dalam Quran, tuan-puan sekalian, Allah sebut tentang Ramadan tidak seperti mana yang kita expect pada hari ini ataupun kita sangkakan pada hari ini. Bila kita sebut tentang Ramadan hari ini, tuan-puan sekalian, saya tanya tuan-puan sekalian, bila sebut Ramadan, kita terfikir apa dekat kepala? Puasa kan? Tetapi tuan-puan sekalian, Allah dalam Quran bila sebut Ramadan, Allah tak sebut bulan itu bulan puasa. Allah sebut apa, tuan-puan sekalian? A'udzubillah minasyaitanirrajim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Satu-satunya perkataan Ramadan dalam Quran, Allah tak sebut kaitannya dengan puasa. Tapi iyalah kita kena puasa bulan Ramadan. Tapi kalau Allah nak sangat kita pandang Ramadan sebagai bulan puasa, patutnya ayatnya berbunyi Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi hukmus siyam. Betul tak? Kalau Allah nak sangat kita kenal Ramadan sebagai bulan puasa, tapi Allah suruh kita kenal Ramadan, tuan-puan sekalian, sebab dia muncul sekali saja dalam Quran. Allah nak suruh kita kenal Ramadan sebagai bulan, bukan sekadar bulan puasa, tapi Allah nak kita kenal Ramadan sebagai bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Kenapa Allah nak sangat kita tahu Ramadan ini bulan Quran? Kenapa? Kenapa tidak Allah highlightkan the biggest idea of Ramadan is puasa? Why? Sebab apa? Sebab, tuan-puan sekalian, perintah puasa turun dekat para sahabat bukannya masa mula-mula Islam datang. Kita mungkin expect, puasa ni masa Nabi bawa Islam dah ada kot perintah puasa. Tak, tuan-puan sekalian. Perintah puasa turun dekat Nabi dan para sahabat dalam sejarah umat Islam. Perintah puasa turun pada tahun ke-15 Nabi berdakwah. Tempoh semua sekali Nabi berdakwah selama 23 tahun. Dan perintah puasa dirakamkan turun pada tahun ke-15. Bermaksud, selama 15 tahun Nabi sampaikan Quran, selama 15 tahun Nabi menyampaikan Islam, dan selama 15 tahun itu jugalah sahabat-sahabat dan Nabi tak pernah kenal Ramadan sebagai bulan puasa. Kecuali start tahun ke-15 tu. Maksudnya nak pergi pada tahun ke-23, maksudnya 8 tahun lagi. Maksudnya 8 tahun je mereka sempat berpuasa dengan Nabi. Sebab tahun ke-23 tu Nabi dah wafat. Kan? Nabi sudah wafat. Jadi tuan-puan sekalian, boleh bayang tak? Maksudnya 15 tahun, nearly more than half. Lebih daripada separuh Nabi berdakwah dekat Mekah dengan Madinah. Masa tu sahabat-sahabat tak kenal pun Ramadan sebagai bulan puasa. Tapi sahabat, setiap kali masuk Ramadan, sahabat akan menggalakkan ataupun perkara yang selalu diraihkan dalam Ramadan adalah mereka meraihkan Ramadan ini adalah sebagai bulan yang diturunkan dalamnya Al-Quran. Tuan-puan sekalian, boleh bayang tak? Turun Quran ni bukan sekadar mendatangkan syariat-syariat, mendatangkan peringatan-peringatan, tapi lebih besar daripada itu, tuan-puan sekalian, adalah turunnya Quran seiring dengan merubah segala kehidupan dunia pada hari ini. Sampai hari kiamat, Quran punya pengisian bukan sekadar mengubah Muhammad,
Bukan sekadar mengubah sahabat, tapi mengubah satu dunia pada hari ini. Betul tak? Kan asal-asal ada amalan-amalan tertentu yang mungkin orang kata apa, menindas golongan wanita. Datang Islam membawa keadilan kepada wanita. Sebab bawa hari wanita sedunia baru ni kan baru nak cerita sikit lah kan. Datang Islam membawa keadilan, membawa kemuliaan kepada wanita. Kan seorang lelaki kena menjaga kata-kata yang keluar daripada mulutnya. Dia tak boleh sesuka hati cakap kepada isterinya dengan kata-kata yang dia rasa ikut dan nak cakap. Sebab itu sebelum Islam datang, sesiapa sahaja lelaki yang menziharkan isterinya ikut amalan jahiliah, jatuh talak. Tahu jatuh talak? Maksudnya cerai. Jatuh cerai. Tapi bila Islam datang, tuan-puan sekalian, taklah jadi cerai. Dia kata benda, kalaulah lelaki menziharkan isterinya, Islam suruh apa benda tuan-puan sekalian? Tak jatuh cerai, tapi kenapa? Kepada lelaki tu bukan kena dam, kena kifarah. Dam tu haji kan kena haji kena kifarah, kena haji dah, teman campur aduk dah kan, kena kifarah. Tu yang dikatakan bebaskan hamba, tak mampu bebas hamba kena bagi 60 orang makan, tak mampu nak bagi 60 orang makan tuan-puan sekalian, kena puasa 2 bulan. Jangan cakap 2 bulan je, 2 bulan berturut-turut. Maksudnya bila dah sebulan puasa dia rasa nak rest sehari, tuan-puan sekalian, maksudnya apa tau? Restart balik. Dah puasa sebulan, tiba-tiba rasa abang rasa nak rest. Kita ni tuan-puan sekalian Ramadan 30 hari, esok tu raya. Kenapa? Tuan-puan sekalian tak ada raya masa tu, puasa tu 2 bulan berturut-turut. Anda berhenti, bermaksud anda kena restart balik daripada satu. Allahu Akbar. Itulah kata Quran. So bila kita masuk bulan Rajab tuan-puan sekalian, sahabat-sahabat Nabi, antara benda yang selalu dibuat adalah mereka merancangkan lagi aktiviti-aktiviti Quran. Masuk Rajab, sahabat-sahabat merancangkan lagi. Bukan nak kata sebelum Rejab ni sahabat-sahabat tidak rancak dengan Quran, rancak. Tetapi masuk Rejab lebih rancak. Maksudnya lebih galak lagi mereka aktiviti dengan Quran ni. Dan bila masuk Ramadan tu dirakamkan lebih rancak daripada Rejab dengan Syaban. Gitu. Okey, sebelum Rejab rancak dah. Masuk Rejab lebih rancak. Masuk Ramadan lebih rancak daripada Rajab dan Syaban. Boleh faham tak? Tapi tuan-puan sekalian, mungkin anda kata, ini kok maksudnya ustaz saya kena khatam banyak kali Ramadan nanti. Kan? Sebab sahabat-sahabat kan dikatakan rancak tu dengan cara macam mana? Kathratu minal qiraah, membanyakkan lagi bacaan-bacaan. Jadi adakah kita nak ambil sebagai ini kot maksudnya motivasi saya untuk saya khatam banyak kali Ramadan nanti? Macam tu ke? Tuan-puan sekalian, kita kena ingat yang baca banyak tu sahabat. Bukan kita. Okey, yang baca banyak tu sahabat. Sahabat baca macam mana? Dia faham. Dan sahabat bukan sekadar baca, dia faham. Sahabat-sahabat dirakamkan baca satu ayat, tuan-tuan sekalian, nak pindah ayat seterusnya bukan macam kita. Kita baca inna yawmal fasli kana miqatan yawma yufafisu, lagi boleh laju, selagi tu kita boleh laju. Dah. Selagi boleh speed, selagi boleh alih muka surat, selagi tu kita akan alih banyak muka surat. Tapi sahabat-sahabat, dia bukan sekadar alih muka surat. Dia tak akan beralih ke ayat seterusnya selagi mana ayat yang dia baca tu sudah menyentuh hatinya. Maksudnya, inna yawmal fasli kana miqata. Berhenti. Dan dia dah rasa belum ayat tu. Ayat tu dah sentuh belum hati dia orang. So itu masuk tartil. Tartil hari ini kita nampak baca slow and steady. No actually. Tartil itu sendiri bermaksud murattal. Benda-benda yang kita baca itu bersifat kita baca penuh penghayatan, dan kita baca itu bukan sekadar nak mengejar kuantiti, tetapi tartil itu merujuk kepada kualiti pembacaan. So maksudnya macam mana kualiti itu? Membaca satu ayat ke satu ayat, memastikan kita memahami dan ayat itu sudah menyentuh-nyentuh hati kita. Itu maksudnya murattal, ataupun kita baca dengan tartil. Boleh faham? Itu sahabat. Kita dulu waktu kecil-kecil dulu kan, bila ustazah kita kata tak boleh alim ke surat, mau down satu hari. Ustazah kata hari ni kamu baca tak lancar, tak boleh alim ke surat hari ni. Memberontak. Sahabat kita boleh alim ke surat, kita tak alim ke surat. Memberontak dia tak keruan kita satu hari tu sebab tak boleh alim ke surat. Tapi tuan-puan sekalian, yang pentingnya adalah bukan sekadar kita nak kuantiti, tapi kita nak kualiti pembacaan. Sebab ni baru mukadimah, tak masuk topik lagi ni. Okey.
Sebab tuan-tuan sekalian, bila Allah turunkan Quran, Allah bukan sekadar nak kita menghargai huruf-hurufnya. Apa maksudnya? Sebab bukan Allah nak suruh bila turun Quran ni kita boleh baca dengan lancar, boleh sebut ya, boleh sebut sin, boleh sebut baris atas, baris bawah, baris depan, syaddah, mati. Tak. Bukan sekadar tu Allah suruh kita buat dengan Quran ni. Tapi lebih utama daripada huruf-huruf Quran, Allah nak kita menghargai mesej dia. Mesej tu lagi utama. Bukan huruf, tapi mesej. Kan? Dia faham tak sekarang ni? Itu yang lebih utama. Dan mesej-mesej itu dirakamkan oleh Allah, berkesan buat Muhammad. Bukan dikatakan huruf itu, tapi mesej itu menjadi motivasi, membawa kepada hukum hakam. Mesej tu, bukan huruf tu. Boleh faham? Tapi kita hari ni, kita banyak membiasakan diri sekadar menghargai huruf, tapi tidak menghargai mesej. Habis dah mukadimah tu. Cukup tu mukadimah. Panjang-panjang tak boleh, kan? Jadi tuan-tuan sekalian, 15 minit comel dah tu mukadimah tu. Sekadar saya nak bagi tahu kita sedang menghampiri Ramadan. Maka alhamdulillah kita masih lagi dihidupkan hati untuk hadir dekat kelas-kelas Quran. Mungkin sebagai persediaan untuk kita lebih orang kata menambahkan kelazatan, khususnya bila kita baca Quran masa Ramadan nanti. Tadabbur Center pun hujung bulan ni ada buat tadabbur Al-Quran menjelang Ramadan. Singkatan programnya Tamar. Nanti saya akan promosi dekat hujung kuliah nanti, insyaAllah. Baik tuan-tuan sekalian, hari ini kita nak sambung tadabbur surah An-Naba. Kita bincang sampai ayat mana? Hari ini sambung 17. Bermaksud kita dah bincang tentang ada 10 objek. Berapa objek kita senaraikan itu? 11 ke 10? 11 ke 10? Dia ada 10 ayat, tetapi 10 ke 11 objek. Yes, ada 11 objek tuan-tuan sekalian yang Allah datangkan selepas Allah bagi tahu kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Dan pada kelas sebelum ni saya bicarakan tentang apa tuan-tuan sekalian, tentang 5 ayat pertama seakan-akan macam keras bunyinya sebab Allah ceritakan pasal kiamat. Tapi bila Allah masuk ayat 6 dengan Allah sebut macam mana ayat ke-6 tu? Macam mana ayat tu? Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada, sampai ayat 16 tu kita nampak seolah-olah macam Allah masuk cerita pasal penciptaan alam. Kan? Penciptaan dia. Apa makhluk-makhluk yang diciptakan? Ada bumi, ada gunung, ada matahari, ada hujan, ada langit dan sebagainya. Lalu kita nampak seolah-olah macam at first kita mungkin katakan, apa ni Allah tukar topik ni? Kan? Tapi hakikatnya tuan-puan sekalian, saya bagi tahu sebelum ni, Allah tukar topik ke? Tak, dia seolah-olah Allah bagi tahu kiamat ni mungkin ada orang yang susah nak percaya. Sebab apa? Benda tu tak berlaku lagi. Dan sebab ramai manusia hari ni tak dapat dinafikan, mereka akan lebih percaya benda yang mereka tengok. Betul tak? Kan, macam saya pernah buat analogi tentang yang orang waste ke Masjid Mu'minun dulu sebelum ni kan. Orang tak akan percaya, melainkan dia orang nampak sendiri build up traffic tu. Mereka nampak sendiri jam tu, baru dia kata jam. Tapi kalau ada orang bagi hint ataupun laporan sesakan lalu lintas kat radio bagi tahu, susah nak percaya. Kadang-kadang kita pun tak fokus, betul? Tapi bila mana kita lihat sendiri, dia akan jadi ainul yakin, terus akan percaya. Sebab kita lihat dengan mata ain, lepas tu kita akan jadi yakin, betul? Tapi tuan-tuan sekalian, Allah kata tak apa, aku tak nak hukum manusia. Sebab memang logiknya manusia akan lebih mudah percaya benda yang dilihat. Sebab itu Allah kata, it's okay. Mungkin kamu susah nak percaya benda yang kamu tak lihat. Nah, aku bagi 11 objek. Dan aku declare 11 objek ini, tak ada manusia pernah akui dia cipta 11 objek ini. Dan aku sekarang ini mengisytiharkan bahawasanya 11 objek ini aku perintah, aku yang takbir. Aku yang cipta, aku perintah, aku takbir. Maka di saat manusia tidak boleh memperakui ada 11 objek mereka cipta, dan Allah kata aku cipta, aku perintah, aku takbir. So agak-agak, kalaulah benda yang kamu tak boleh buat tu aku kata aku buat, takkanlah bila aku isytiharkan one day hari kiamat akan berlaku dan aku nak hancurkan semua ni, takkan susah bagi aku. Kan? Saya bagi tahu sebelum ni, antara membina dengan menghancurkan, mana lagi senang? Membina dan menghancurkan? For sure lah menghancurkan tu lagi senang. Maka bila Allah kata Allah cipta langit, Allah cipta matahari, kan? So bila mana kita nampak Allah bina semua benda tu, takkan Allah kata kiamat aku hancurkan, takkan Allah tak boleh buat. Sebab
It's easy dan menghancurkan daripada membina. So nampak tak? Kiamat kan akan semuanya akan fan, akan hancur semuanya. Kullu man 'alaiha fan. Yang tinggal adalah wa yabqa rabbuka dzil jalali wal ikram. Kan surah Ar-Rahman bagi tahu kan, semua akan binasa. Takkan nak binasakan susah bagi aku. So itu kita bincang pada kelas sebelum ni. So hari ni tuan-puan sekalian kita nak masuk ayat ke-17. Allah sebut satu ayat. Yang ke-17 Allah sebut, sama-sama kita baca boleh tak? Ambil berkat saja lah, sekadar nak ambil berkat. Kita baca ayat 17 sampai 20. Boleh? Ayat 17 sampai 20. Boleh? Okay, dah jumpa dah surah An-Naba semuanya? Okay, macam biasa isti'adzah dan terus baca ayat tersebut Okay. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Baik, ayat ke-17 Allah sebut, sebelum saya sebut terjemahan anda ayat 17 apa? Inna, sesungguhnya hari pemutusan, keputusan, hari keputusan, macam tu je. Itu yaumul fasal. Kana miqata adalah telah dijadikan waktunya. Itu terjemahan anda adalah satu masa yang ditetapkan. Okey, baik. Tadi anda sebut yaumul fasl tu hari pemutusan hukum hari keputusan. Okey, baik. Terjemahan itu pun tepat bila mana kita katakan fasal itu sebab dalam surah yang akan datang nanti pun ada Allah describe tentang yaumul fasal, khususnya pada surah Al-Infitar nanti. Kalau anda buka surah Infitar, anda akan jumpa tentang yaumul fasal ni. Yaumiddin. Bukan, yaumul fasl ni ayat berapa sekejap wa ma huwa bil yaumul fasl, surah At-Tariq kan, yaumul fasl wa ma huwa bil hazl. Betul lah, surah Tariq, sorry bukan surah Infitar. Innahu laqaulun fasl, nanti anda akan jumpa dalam surah At-Tariq. Al-Fasl tu, sorry bukan Infitar, surah At-Tariq. Jadi nak kata tuan-puan sekalian, nantilah kita akan, bila kita masuk surah Tariq nanti kita bincang fasal tu. Tapi nak kata tuan-puan sekalian, al-fasal dekat sini di samping kita terjemahkan sebagai hari untuk berlaku keputusan, tetapi juga fasal ini kalau kita pernah belajar bahasa Arab, kalau kita buka kamus, fasal ini bermaksud kelas. Faslun, betul? Faslun ini maksudnya kelas. Okey, baik. Yaumul fasal tepat. Saya tak nafikan, betul, itu terjemahan yang tepat. Yaumul fasal, hari pemutusan, hari keputusan. Tapi tak dapat dinafikan juga tuan-puan sekalian, bila sebut fasal, al-faslun, dia tak dapat dipisahkan, maksudnya faslun ini kelas. Jadi boleh juga diterjemahkan, di samping kita kata hari pemutusan hukum, yaumul fasal ini kita boleh terjemahkan sebagai hari dikelas-kelaskan manusia. Hari manusia akan dimasukkan ke dalam kelas-kelas. Jadi logik ataupun sekalian, selepas diputuskan hukum, maka manusia akan dimasukkan ke dalam kelas-kelas tertentu. Gitu. So kita gabungkan dua terjemahan ini. Al-Fasal bermaksud hari pemutusan, hari keputusan, dan selepas keputusan berlaku, maka manusia akan dimasukkan ke dalam kelas-kelas. Itu maksudnya Yaumul Fasal. Jadi bila tuan-puan sekalian, kita kata hari pemutusan, apa yang dikatakan hari pemutusan? Hari keputusan tu. Al-Fasal ni juga maksudnya hari memutuskan. Maksudnya macam mana? Apa yang dikatakan hari memutuskan? Maksudnya? Dia ada banyak maksud juga sini. Pertama adalah hari terputusnya manusia daripada dunia. So maksudnya bila hari tersebut berlaku, maka ini tandanya mereka diputuskan daripada dunia dan akan dimasukkan ke alam yang baru, namanya alam akhirat. Terputusnya mereka daripada alam yang sebelum ini, itu maksudnya fasal yang pertama. Putus yang pertama itu terputus dari alam sebelum ini. Yang kedua tuan-puan sekalian, disebutkan al-fasal juga di sini bermaksud terputus, diputuskan di antara dua kategori. Diputuskan di antara dua kategori manusia. Betul juga syurga dan neraka. Tapi dekat sini bermaksud
hak dan batil. So diputuskan manusia ni kepada dua kategori, maksudnya cut half, dan bila dah berlaku al-fasal, maksudnya sudah jelas yang hak dan sudah semakin jelas yang batil. Sebab dekat dunia ni tuan-puan sekalian, hak dan batil ni masih lagi subjektif. Dia subject to change. Tetapi tuan-puan sekalian, bila berlaku hari tersebut, pengkelasan ini Allah jadikan sebagai yang absolute. Tidak akan berlaku apa-apa perubahan lagi dah. So maksudnya bila dipecahkan al-fasal manusia ni, maksudnya hak dan batil sudah final. Sebab sekarang ni tuan-puan sekalian, hak batil masih lagi boleh, orang kata benda, boleh berubah-ubah. Dia masih lagi bertukar-tukar berdasarkan pengalaman, berdasarkan ilmu. Maka nanti tuan-puan sekalian, bila berlaku hari kiamat, sebab al-fasal ni maksudnya hari kiamat lah, yaumul fasal ni. Bila berlaku hari kiamat, it very obvious between hak dan batil, dan waktu itu bukan lagi benda yang boleh berubah, tetapi ianya adalah final. Tak ada lagi dah perubahan selepas itu. It's clear both of them. Dua kelompok ni sangat-sangat jelas. Itu yang dikatakan pemutusan maksud yang kedua. Jelasnya di antara dua kelompok ini, kelompok hak dan kelompok yang batil. Dan yang ketiga tuan-puan sekalian, yang fasal tadi maksudnya hari dikelas-kelaskan manusia. Baik, apa yang dimaksudkan hari dikelas-kelaskan manusia ni? Manusia masuk kelas. Kelas apa? Soalan pertama, kelas ada berapa banyak kelas dalam syurga nanti? Dalam syurga lah. Dekat dalam akhirat nanti. Ada berapa banyak kelas? 2 kod. 2 kod. Oh. Ada berapa? 2. No, 3. Jawapannya kita akan jumpa di suratul Waqiah. So Allah sebut kelas yang pertama namanya as-sabiquna as-sabiqun. Kelas yang kedua namanya ashabul yamin. Dan kelas yang ketiga namanya ashabus shimal. Maka ada 3 kelas nanti. Yes, betul lah, obvious di antara seorang dapat buku amalan dengan tangan kanan, seorang dapat buku amalan dengan tangan kiri. Tapi tuan-puan sekalian, tangan kanan tu dia ada pecah 2 lagi. Tak, tangan kanan, yang kiri tu jelas dah, kita nampak kiri dan ke belakang. Yang tangan kanan ni kita bukan satu kelompok, dia pecah 2 ni. Dia ada golongan yang namanya as-sabiqun as-sabiqun, yang ada juga golongan yang dipanggil sebagai ashabul yamin. Okey, baik. Apa beza 3 ni? Sebab kalau kita baca suratul Waqiah, kita akan nampaklah 3 beza ni. Sebab as-sabiqun as-sabiqun, Allah kata mereka akan masuk syurga yang paling tinggi. Syurga yang paling tinggi. Manakala ashabul yamin, dia akan masuk mana? Syurga, tetapi syurga yang bawah daripada ashabul yamin, daripada as-sabiqun as-sabiqun. As-sabiqun as-sabiqun tempat dia tak lain dan tak bukan, sah-sah dah syurga paling tinggi. Jannatul A'la, Jannatul Firdaus, syurga yang paling tinggi. Tapi bawah daripada tu ashabul yamin, dia akan masuk syurga yang berbaki. Masa tu dia akan pecah lah, ada yang syurga yang nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan sebagainya. Dan ashabul shimal tuan-puan sekalian, sah-sah dah ke neraka. Sah-sah dah ke mana? Ke neraka. Baik, kenapa penting kita tahu 3 golongan ni? Pertama, kita dapat tahu, kalau kita sekarang ni mungkin kita tak fokus sangat pada ashabul shimal, sebab na'udzubillah kita dimasukkan dalam golongan itu. Kita mungkin fokus pada 2 golongan ini. Dan bila kita fokus pada 2 golongan ini, satu as-sabiqun, yang kedua adalah ashabul yamin, ada fakta yang kita terpaksa telan tuan-puan sekalian. Bukan terpaksa telan, yang kita harus telan. Sebab faktanya apa tuan-puan sekalian? Antara 2 kelompok ni, saya bagi tahu tadi as-sabiqun masuk syurga paling tinggi dan ashabul yamin masuk syurga yang berbaki. Kalau saya tanya kita semua pada hari ini tuan-puan sekalian, anda rasa anda nak pilih kelompok yang mana? Kalau saya tanya pada anda, kalau anda dapat pilihan kan, nak dapat yang mana satu kan, dua kelompok ni syurga belaka. Tapi kalau saya bagi anda pilihan, anda nak masuk syurga yang mana? As-sabiqun ke ashabul yamin? As-sabiqun, betul? Oh, aman, as-sabiqun. Oh, kita nak masuk as-sabiqun. Okey. Kan saya kata tadi ada fakta yang kita harus telan. Apakah faktanya? Allah sebut, okey, dengar bukan saya sebut ni, Allah sebut, thullatum minal awwalin
wa qalilun minal akhirin. Okay, apa maksud saya sebut tadi tu? Allah sebut mereka ini, golongan as-sabiqun ini, thullatun minal awwalin, ramai yang akan masuk dalam syurga yang paling tinggi ini akan di majority oleh siapa? Oleh golongan-golongan awal. Siapa golongan-golongan awal ni? Dikatakan satu, ada dua terjemahan dekat sini ataupun dua tafsiran. Pertama adalah golongan sebelum Nabi-Nabi, golongan para anbiya dan pengikutnya yang beriman sebelum daripada Rasulullah SAW. Dan ada yang mengatakan, yang dikatakan al-awwal ini adalah yang sebelum Nabi Muhammad yang beriman, dan juga generasi Nabi itu. Maksudnya siapa? Nabi dan para sahabat. Sebab itu dalam satu hadis Nabi menyebutkan, khairukum qarnin, sebaik-baik kurun adalah kurunku, thumma yalunakum thumma yalunakum thumma yalunakum, kata Nabi. Dan begitu nak kata macam mana, sebaik-baik kurun adalah kurun Nabi, dan kemudiannya dan kemudiannya dan kemudiannya. Apa maksudnya? Maksudnya tak ada orang boleh overtake dan tak ada orang boleh beat kebaikan, kehebatan generasi yang dekat dengan Nabi itu. Maksudnya orang yang seterusnya, orang dipanggil sebagai tabi'in, tuan-tuan sekalian, dia orang tak boleh nak menang dari sudut keimanan, kehebatan para sahabat. So tabi'in pula, dia menang kepada siapa? Dia menang kepada tabi'in. Tabi'in, dia menang terhadap siapa? Dia menang terhadap tabi'in. So kalau zaman tu dah tabi'in, kita ni zaman apa? Berapa kali tabi' agak-agak? Betul tak? Faham tak maksud saya? Jadi tuan-puan sekalian, kalau itu generasi terbaik dan kita ni dah zaman tabi' berapa kali dah, tabi' tu tak tahu dah berapa kali. Itu tuan-puan sekalian, kita ni adalah golongan yang jauh dari sudut kebaikan nak di-compare dengan tu. Bukan tak baik. Tapi kebaikan tu makin kurang. Boleh faham? So ibaratnya Nabi punya skor dengan zaman sahabat ni 100%. So sebab thumma yalunakum, tak bolehlah yang generasi seterusnya 101, tak boleh. Sebab Allah kata thumma yalunakum, bermaksud dia bukannya bertambah tapi berkurang. 190, 80, 70, still okey, ada point, ada markah, tapi tak boleh nak beat generasi dan kurun Nabi tu. Boleh faham tak maksud saya? So agak-agak markah kita tinggal berapa dalam ni? Sebab kita ni bukannya awali. Sebab Allah kata kita ini kelompok al-akhirin. Jadi bila Allah kata akhirin, berapa orang akhirin yang akan masuk syurga paling tinggi? Sebab Allah kata majority adalah awalin. Dan kita ni bukan awalin. Sebab kita bukan, maksudnya kita bukanlah golongan majority tu. Sebab kita ni Allah kata akhirin ni siapa tuan-tuan sekalian? Allah kata mereka ni berapa ramai dekat dalam syurga paling tinggi? Allah kata wa qalilun. So sikit je yang akan masuk syurga paling tinggi ni. So ramai dekat golongan awalin yang akan penuhkan syurga paling tinggi, tetapi yang akan masuk daripada golongan akhir ini yang akan masuk syurga paling tinggi tak ramai. Allah kata qalil. Qalil ni apa? Sikit. Jadi agak-agak tuan-puan sekalian yang hadir hari ni ramai ke sikit? Kita panggil ramai ke sikit ni yang hadir ni? Okay, ramai lah, lebih daripada 3 kan? Tuan-puan sekalian, agak-agak semua boleh masuk tak syurga paling tinggi? Ada yang keling. Tak boleh start sikit sangat ni. Tuan-puan sekalian, Nabi ajar kita apa? Kalau nak minta syurga paling tinggi. Sebab berdalilkan daripada hadis Nabi sebut, Nabi kata rahmat Allah akbar min ghadabihi. Rahmat Allah itu lebih besar daripada kemarahan dia. So seteruk-teruk kita, sebanyak-banyak dosa kita, bila anda dengar fakta sikit golongan-golongan yang akan masuk syurga paling tinggi ni, anda kata tak boleh dah kita nak masuk ni. No, Allah kata, Nabi sebut rahmat aku lebih besar daripada kemarahanku. Sebesar mana pun dosa kita, sebesar gunung Taif ke, sebesar gunung Uhud ke, tuan-puan sekalian, bukit Uhud ke, Allah kata rahmat dia sentiasa mengatasi dosa-dosa yang kita buat pada hari ini. Persoalannya kita minta ampun tak? Kita minta tak belas kasih Allah di saat Allah bagi tahu dan Nabi bagi tahu rahmat dia lagi besar daripada kemarahan dia terhadap kita. Kita ambil tak peluang tu? Okey? Sebab itulah Nabi sebut kalau kita nak minta syurga apa? Minta syurga yang paling tinggi terus. Tapi jangan sekadar minta saja.
Minta boleh minta, tetapi tuan-puan sekalian kena usaha lah sekali. Okey, baik. So bila anda dah tahu sudah faktanya adalah sedikit saja yang masuk syurga paling tinggi. So ramai gimana golongan kita ni? Al-akhir ini pergi mana ramai-ramai? Neraka? Oh, neraka dah. Apa nerakanya? Dia dah yang tadi yang sikit tu syurga paling tinggi. Sebab tu bila kita baca Ashabul Yamin punya version dalam surah Al-Waqiah, Allah tukar sikit dialog tu, Allah tukar sikit dia punya word tu. Kalau as-sabiqun as-sabiqun thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Bila anda baca pula Ashabul Yamin, Allah kata thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Beza kat situ. Tadi bila as-sabiqun as-sabiqun Allah kata wa qalilun. Tapi bila sebut Ashabul Yamin wa thullatun minal akhirin, maksudnya ramai nanti akan masuk syurga yang bawah daripada syurga yang paling tinggi. So logik tak tuan-puan sekalian, kenapa mesti Allah datangkan fakta syurga paling tinggi sikit dan syurga bawah tu ramai? Sebab apa? Sebab nak menggambarkan specialitinya golongan ni. Sebab kalau ramai dekat syurga paling tinggi tuan-puan sekalian, apa maksudnya? Tak special. Betul tak? Kalau pergi kedai burger tuan-puan sekalian, ada banyak pilihan menu. Yang pilih special tuan-puan sekalian ramai ke sikit? Sebab apa? Sebab ada orang yang tak mampu dengan duitnya nak beli RM8.5 burger special. Betul? Ada orang yang dia ada kemampuan beli benjo RM1.5 ya. Betul tak? Tapi dapat makan tak? Benjo okey lah, bawah sekali syurga dia. Betul tak? Lebih sikit tu. Tapi yang beli, kalau anda suruh minta penjual burger tu senaraikan berapa banyak orang beli burger special, pastinya yang orang beli burger daging biasa dengan burger ayam biasa lagi ramai daripada orang beli burger daging dan burger ayam special. Sebab apa? Mahal. Betul tak? Sama dengan syurga paling tinggi. Dan nama pun special tempat itu tuan-puan sekalian. Kalau anda baca Waqiah, anda akan tengok jurang dia jauh beza dua syurga ni. Jauh sangat. Anda boleh bayang tak dekat syurga paling tinggi Allah kata ada wildan mukhalladun. Kan? Lepas tu kalau nak makan buah, Allah kata mimma yatakhayyarun wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Ma makna yatakhayyarun? Kalau kamu nak makan buah, just sebut je buah apa kau nak makan. Yatakhayyarun, you can choose. Maksudnya apa yang kamu minta, apa yang kamu pilih, didatangkan kepada anda. Tetapi yang sedihnya adalah Ashabul Yamin ada buah juga. Tapi Allah tak pula sebut kata apa yang kamu nak aku datangkan. Allah kata wa talhim mandud, buah pisang. Ada tak? Okey tak okey? Syurga ni, saya tak cerita pasal lain, syurga juga ni. Tapi nampak tak beza dia? Nampak tak beza dia? Satu, wa fakihah, buah-buahan yang banyak, mimma yatakhayyarun, yang kamu boleh pilih apa je kamu nak makan. Yang kamu boleh customize pun boleh. Anda nak try kacukkan kiwi dengan betik ke, itu pula kan? Tapi sebab mimma yatakhayyarun, you can customize it. Tapi nanti dalam syurga yang bawah sikit ada Allah sebut buah pisang yang penuh daripada atas sampai bawah. Okey kan? Okey kan? Okay. Nikmat juga tu. Dan Allah kata dalam ayat yang lain, Allah kata la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Ada juga buah-buah lain, tapi buah yang disediakan sajalah. Sebab Allah kata wa fakihatin katsira, ada buah-buahannya banyak yang lain, tetapi buah itu disediakan. Berbeza dengan penghuni syurga paling tinggi, buah itu anda customize. You can ask anything about fruits in heaven. Tapi bawah sikit, buah tu disediakan untuk anda. Cumanya lain kan? Lain kan? Nampak tak jurang? Itu baru pasal buah. Kan? Baru pasal buah tu wildan. Penghuni syurga paling tinggi Allah kata yang akan melayan mereka namanya wildan. Siapa wildan ni? Kanak-kanak kecil yang akan berlega-lega dekat keraian penghuni syurga paling tinggi ni. Pakcik nak minum apa? Makcik nak minum apa? Dengan penuh kegirangan, dengan penuh rasa enthusiasm. Dia tak pernah letih. Sebab tu Allah jadikan budak kita tahu kalau dia buat something, dia akan buat dengan penuh keceriaan, dan dia ni tak pernah kenal erti penat. Betul? Sebab anda boleh imagine tak, dia nak kena layan semua penghuni syurga dekat dalam syurga paling tinggi tu. Mungkinlah pada orang yang ke-100 dia ambil order air, sebab dikatakan dia hidang air kan. Mungkin pada orang yang ke-100, pakcik nak minum apa? Sebab dah letih kan. Tapi sebab itulah, sebab kalau Allah jadikan orang tua yang layan, tuan-tuan sekalian, kalau Allah jadikan orang-orang yang bersifat dewasa yang melayan, maksudnya apa? Dia akan kenal letih.
Tapi bila Allah datangkan budak, dia bukan sekadar tak letih. Nanti anda akan penuh rasa, ada cute je budak ni, betul tak? Dah comelnya, ada budak-budak kecil yang ambil tu, ambil order tu sekarang, nampak tak? Pakcik ni benda apa pakcik? Dengan muka senyuman, dengan muka ciki-ciki sikit kan. So gambaran itulah gambaran syurga. Riang tak? Bila kita nampak kanak-kanak ramai, dia akan jadi macam mana? Hidup. The situation ataupun condition pada waktu itu, dia punya chill pada waktu itu macam penuh dengan joy. Sebab budak. Anda pergi taman permainan, anda rasa apa? Rasa gelisah lagi taman permainan, nampak budak-budak ramai main. Dia rasa macam joyful, betul? Boleh imagine tak nanti nak kanak-kanak macam berlega-lega nanti minta air apa, pakcik nak minum apa, Allah joynya. Tapi dekat Ashabul Yamin Allah kata ada tak wildan tu? Nampak tak beza jauh kat situ? So nak syurga paling tinggi ke syurga biasa? Bidadari kat syurga paling tinggi Allah detailkan tu. Tapi dekat dalam syurga tu Allah cerita sekadar bidadari je, tapi dekat dalam syurga paling tinggi Allah detail. Apa contohnya? Matanya nanti, mata hitamnya lebih banyak daripada mata putih. Allah sebut dalam surah Al-Waqiah kan? Mata hitamnya lebih banyak dari mata putih. Anda boleh faham? Mata bulat orang panggil. Mata hitam lagi banyak dari mata putih. Kita kata cantik kan macam ni kan? Ke scary? Nak katanya mata besar tu kita kata cantik lah kan. Budak-budak kan, bila nampak mata putih dia sikit, hitam dia banyak tu, kita geram, comel kan. Allahu Akbar. So beza jauh tuan-puan sekalian. Sebab itulah bila dah tahu dah fakta tentang sedikitnya golongan ini, pastinya ada amalan-amalan tertentu yang boleh menyebabkan kita layak untuk disenarai pendek sebagai orang yang boleh dikira sebagai penghuni syurga paling tinggi. Agak-agak sekarang ni cuba tengok amalan kita atas bawah kan. Daripada seharian, daripada pagi sampai malam, ada tak rasa-rasanya amalan-amalan penghuni syurga paling tinggi yang saya tak kata masuk lagi, shortlist dulu, shortlist. At least yang untuk ditapis. Ada tak kita ni sebagai calon tu dulu. Saya dah kongsi belum apa amalan dia kat sini? Dah 4 amalan tu. Yelah dah 4 amalan yang ni 4 amalan ni menjadi kayu ukur yang saya tak kata masuk, sebab ini bukanlah maksudnya amalan keseluruhan, ada banyak lagi amalan lain, tapi 4 amalan ini checklist. Dan insya-Allah kalau boleh buat 4 amalan ini, kata Allah, boleh dah dikira sebagai shortlisted, dah boleh jadi calon dah. Dapat tak dapat nanti dalam syurga masih kena hisap nanti dah, tapi dah dapat dah senarai tu, boleh dapat masuk senarai dah kongsi dah. Tak kongsi lagi. Tengok last kali kalau sempat nanti. Okey tak macam tu. Sekarang lah nampak banyak lagi ni ayat ni. Banyak lagi ayat nampak ni. Last kali tu boleh ke sekarang? Tu tuan-puan sekalian, semua nak masuk syurga cepat, tapi bila nak kata, boleh tanya nak mati sekarang tak nak. Okey, baik. Okey, tak apalah. Nanti lah tuan-puan sekalian. Kita simpan masa masuk ayat ke-31 nanti, boleh? Kita simpan masa kita nak bincang ayat 31. Okey. Lambat sangat. Allah. Mati dulu Ustaz. Astaghfirullahalazim. Na'udzubillah. Okey, baik, kita kongsilah sikit sebab dah termasuk cerita pasal kelas tu. Macam mana kan? Okey, baik. Ada 4 amalan yang Allah sebut dalam Quran. Kalau kita buat amalan tu, Allah kata mereka itu adalah as-sabiqun. Sebab kita kata, Ustaz saya ni golongan-golongan akhir, saya bukan awal, macam mana saya nak jadi golongan as-sabiqun? So Allah bagi tahu dalam Quran apa karakter, kualiti bagi orang yang dapat kelayakan, dapat title as-sabiqun tu. Golongan awal, golongan terdahulu. So Allah bagi tahu ada 4 at least. Saya tak kata ini amalan keseluruhan ya, ada banyak sebenarnya amalan ahli syurga paling tinggi ni. Tapi 4 ni orang kata at least sekurang-kurangnya. Okay. Ni semua daripada Quran belaka teman sekalian. Nombor 1. Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun. Ayat berapa ya?
Surah Al-Mu'minun ayat berapa? Ayat berapa sampai sini? Berapa? Oh, tak tahu. Okey, saya jumpa. Sikit. Terlepas. Okey. Surah Al-Mu'minun ayat ke-61. Surah Al-Mu'minun ayat ke-61. Okay, Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. So Allah kata siapa sabiqun ini? So kalau kita nak dapat title sabiqun, Allah kata kualiti nombor satu mereka adalah, Allah kata ulaika, mereka ini yusari'una fil khairat. Yusari'una fil khairat. Yusari'una fil nombor satu Allah sebut mereka ini adalah golongan yang yusari'una fil khairat. Apa maksud yusari'una fil khairat? Yes, yusari'u ini bermaksud bercepat-cepatan, bersegera, berlaju-lajuan. Ke arah apa, tuan-tuan sekalian? Ke arah kebaikan. Okay. Apa maksudnya? Dan Allah kata wahum laha sabiqun, dan mereka itulah as-sabiqun. Dan kita dah belajar tadi, orang-orang yang dikatakan as-sabiqun, tempat dia tak lain dan tak bukan syurga paling tinggi je dia akan masuk. So karakter nombor satu, Allah kata siapa sabiqun ni? Mereka ini adalah golongan yang bersegera kepada kebaikan. Bersegera dalam kebaikan, bersegera dalam kebaikan. Okey, baik. Apa yang dimaksudkan bersegera dalam kebaikan ni? Macam mana kita nak terjemahkan dalam konteks kita hidup pada hari ni? Macam mana masuk bersegera ke arah, dalam kebaikan? Macam mana? Ya? Lumba lain. Okey. Konsepnya yusari'un ni maksudnya tak bertangguh. Ada ruang, ada peluang, dia grab. Dia takkan kata tak apalah, tunggu. Dia nampak ada peluang, dia tak kata tak apalah, tak ada orang lain buat lagi, saya tak nak buat lah. No. So mereka ini adalah orang-orang yang bersegera. Ibaratnya macam ni lah tuan-tuan sekalian. Saya ambil konteks yang lebih mudah, contoh paling mudah. Contohnya solat. Kebaikan tak? Kebaikan kan? So kalau orang yang yusari'una fil khairat ni dalam solat, dia macam mana dia tuan-tuan sekalian? Bila dia dengar je azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. So kalau mereka yusari'una fil khairat macam mana? Dengar azan, pergi semayang terus. Mereka bukan jenis yang tangguhkan amalan-amalan, bukan tangguhkan kebaikan-kebaikan. So dengar azan, mereka akan pergi, tak tangguh. So kita ni macam mana tuan-puan sekalian hari ni? Yang ni tuan-puan sekalian, kualiti nombor satu. Dan saya nak cerita lagi 3 lagi ni. Sebab yang 2, 3, 4 lagi susah daripada yang pertama. Sudah. So agak-agak dah ada belum yang pertama ni? Sebab kalau yang pertama ni tak lepas, 2, 3, 4 lagi susah nak lepas. Sebab nombor 1 ni prasyarat untuk pergi nombor 2. Dan boleh dikatakan menipu lah kalau kata orang yang ada nombor 2 tapi tak ada nombor 1. Tak logik. Sebab nombor 1 dia akan build up pada kualiti nombor 2. Okay. So hari ni macam mana waktu maghrib kita, khususnya tuan-tuan sekalian? Kalau kata-kata kita nak masuk dalam syurga paling tinggi ni, maghrib kita macam mana? Azan dah berkumandang dah, tetapi kat TV3 ada cerai keramah. Kan? Macam mana manusia pada hari ini? Kat TV3 petang-petang tu lah cerita paling sedap sekali. Betul? Cerita sedap, azan dah berkumandang, TV3 pun pandai tuan-puan sekalian. Tengah-tengah tu berhenti azan dulu. Dengan harapan bila orang tengok TV tadi, tengok cerita cerai keramah tu, cerai keramah ke Samarinda? Tak ingat saya kan? Tengok cerai keramah tu tuan-puan sekalian, dengan harapan bila dengar azan kat TV3 tu, orang pergilah pacu kaki tu, pergi kat toilet, ambil uduk, semayang. Tapi ni tidak. TV3 dah keluarkan dah azan tu, berkumandang azan. Tapi buat apa pada orang-orang yang tengok TV hari ni? Tak apa, lepas habis cerita kita semayang. Oh, so kalau kita kata tak apa, tunggu dulu lepas habis cerita semayang, ada tak kualiti pertama ni?
hilanglah kualiti pertama. Nampak? So nombor satu ni lah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Berdalilkan surah Al-Mu'minun ayat ke berapa tadi? 61. Okay. So ini adalah muhasabah untuk kita tuan-tuan sekalian. Nampak yang pertama ni pun rasa sekarang gelap masa depan ke cerah masa depan? Sebab tadi kan kita nak being shortlisted. So bila dengar yang pertama macam ni lah rupanya bersegera kepada kebaikan. So nampak sekarang cerah ke gelap? Jangan gelap lagi, sabar dulu. Dengan nombor 2, 3, 4 dulu Buat masa tu kita boleh declare nak gelap ke nak cerah masa depan. Okay? Baik tuan-tuan sekalian. Yang kedua Allah sebut dalam surah Fatir, kualiti kedua Allah sebut dalam surah Fatir ayat ke-32. Surah Fatir ayat yang ke-32. Takut ya ke jalan yang aku pilih ni semua orang tak ikut ni, betul tak? Jadi lelaki ujung kota ni tuan-tuan sekalian dia fikir tak pasal benda tu? No. Dia kata di saat orang tolak tak apa, biar aku pioneer kebaikan ni. Itu yang sabiqun bil khairat tu. Dan tak pelik pun ayat tu bila Allah kata bukan aku ukur kebenaran tu dengan ramai follower. Aku ukur kebenaran selagi mana orang itu kembali kepadaku, maka itulah orang yang benar. Sebab itulah bila mana seorang je beriman, Allah kata dia masuk ke dalam apa tuan-tuan sekalian? Qila dukhulil jannah. Nampak tak? Sebab apa mereka, dia ini tuan-tuan sekalian, dia mendahului dalam kebaikan. Mendahului dalam kebaikan. So dia bukan lagi level bercepat-cepatan. Dalam surah tu pun dia bagi tahu juga pasal dia bukan sekadar dia bukan sebelum dia mendahului, dia orang yang cepat. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Dia tak jalan lenggang-lenggok daripada ujung kota nak pergi jumpa Rasul. Lenggang-lenggang kangkung, tak. Dia dah lah cepat dan dia tak fikir pun pasal tak ada orang beriman, saya tak nak beriman lah. No, biar aku pioneer. Nampak tak? Dia yusari'una fil khairat dengan yas'a, cepat dia pergi daripada ujung kota ke tempat Rasul tu. Yang kedua tuan-puan sekalian, dia mendahului. Dia tak tunggu orang lain beriman dulu, biar saya start dulu. Gitu. Sama lah juga tuan-puan sekalian hari ini dalam komuniti masyarakat kita hari ini tuan-puan sekalian. Contoh kan, apa lagi kebaikan yang jarang orang teroka, tapi anda pun sendiri tak nak buat disebabkan tak ada orang buat. Contoh apa dalam komuniti kita hari ni? Sebab nak syurga paling tinggi kan? Sebab saya rasa nombor 1 ni anda dah capai kuat level tu insya-Allah kan? So kita nak pergi upgrade yang level nombor 2 ni. So agak-agak tuan-puan sekalian, ada tak lagi orang kebaikan dalam komuniti kita yang orang tak teroka tapi anda nampak, tapi anda tak buat disebabkan tak ada orang buat? Mudah contoh. Sebab kita nak biar tadabbur terus lah, nampak ruang macam mana nak praktis apa ni. Contoh macam mana? Ada tak? Tak pergi jauh dalam kelas ni. Ada tak ruang kebaikan yang tak ada orang teroka tapi anda start? Anda nampak tapi anda rasa macam tak nak kongsi, tak nak buat lah malah. Ada tak? Ada? Tak ada? Anda tak nampak? Balik rumah nanti fikir. Tak, sebab saya tahu dia nak define benda tu. Sebab itu bergantung pada masing-masing. Sebab anda akan dikira mendahului kalau anda yang start benda tu. Faham? Jadi cuba cari apa yang anda boleh buat dekat mana-mana sudut muka bumi Allah Azza wa Jal ni yang anda boleh jadi pencetus. Saya pernah kongsi juga sebelum ni tuan-tuan kat sini. Dekat Petronas sebagai contoh, saya pernah cerita pasal benda ni. Petronas KLCC. Saya cerita pasal antara karakter syurga paling tinggi ni adalah mereka-mereka ini adalah golongan yang mendahului dalam kebaikan. Saya cabar dia orang, saya kata, cuba korang teroka dekat tempat kerja yang kau menghadap setiap hari ni. Ada tak ruang-ruang kebaikan yang kamu nampak tetapi orang tak buat dan anda pun tak nak buat sebab apa? Sebab tak ada orang buat. So tiba-tiba ada seorang tu dia datang jumpa saya, Ustaz. Saya nampak dekat tempat ni tandas masing-masing tak ada sabun. Nampak tak? Sebab orang dah selesa walaupun dah buang air besar, cebok-cebok macam tu je tak apa tanpa sabun. Anda selesa. Anda yakin tak boleh suci daripada najis? Sebab kan suci tu dikira sebab hilang rasa, warna, bau. Anda mungkin boleh jamin anda hilang rasa. Bukan rasa macam ni Rasa tu tekstur dah tu. Itu masuk rasa kat sini. Tekstur tu. Kita mungkin yakin hilang tekstur. Kita mungkin yakin hilang apa tadi? Bau, rasa, warna. Tapi bau? Macam mana anda nak try bau kat bawah tu?
So kita kan ada satu alat yang menghilangkan bau namanya sabun. Betul? Maka disebabkan itu yang kita jadi yakin, oh bawah tu dengan kita guna benda ni hilanglah bau itu. Betul tak? Itu puan sekalian dia terfikir, yang ni saya dah lama perasan. Sebab saya sendiri terus struggle lah kata Ustaz. Saya struggle bila saya nak buang air besar kat office, tapi dekat office tu tak ada sabun. Saya struggle. Jadi tu puan sekalian apa dia buat? Dia buat apa? Dia beli bekas sabun tu yang pecek-pecek tu. Apa benda tu? Dispenser. Dispenser tu dia beli dispenser tu. Bedak IKEA ke apa tak yang warna putih tu kan. Sebab sebelum ni saya pergi toilet tak ada pun benda tu. Tapi sebab dia terfikir lepas dia terinspirasi dengan benda ni, dia cari dispenser tu warna putih tu daripada IKEA. Tengok bawah tu nampak IKEA tu kan. Dia beli apa? Dia bawa refill sabun tiap-tiap hari. Dia beli refill sabun dekat bawah tu, ada Jaya Grocery kat LCC tu. Dia beli refill tu, letak je dekat office tu. Habis dia top up, habis dia top up, habis dia top up. Berapa banyak pahala dia dapat setiap kali orang pergi toilet buang hajat besar dan guna sabun itu untuk bersuci. Tak free-free pahala dia dapat. Dan rupa-rupanya tu puan sekalian, ini hebatnya kuasa kebaikan. Dia start, dan bila ramai orang perasan, dah start ada sabun, orang lain pun terinspirasi, pak beli refill yang sama. Pada asalnya dia seorang je beli refill, dah ramai beli refill dah. Dan masing-masing menunggu bila tong tu akan habis. Sebab apa? Dia orang nak refill dengan sabun dia orang sendiri. Mukminun ada sabun? Dia kena slow sikit, So alhamdulillah ada sabun. Kadang-kadang kita tengok, dia bagi sabun buku. Kita pun tahu sabun buku tu, tengok berlendir siapa pula yang guna sebelum ni. Pun tak jadi nak guna, betul tak? So anda try buat something yang orang pun akan selesa nak guna benda tu, betul? Macam itulah tuan-tuan sekalian. Itu contoh. Saya rasa anda lagi banyak lagi ruang yang anda boleh explore kebaikan yang orang tak buat tapi anda nampak benda tu. Dan kalau anda buat, andalah as-sabiq. Andalah sabiqun bil khairat. Okay? Dia tak main level-level nak bersegera lagi dah. Dia level apa? Level upgrade. Dia orang mendahului dalam kebaikan. So setakat tu puan sekalian, dengan nombor 2 ni makin cerah masa depan ke gelap masa depan? Sebab anda nak compare 1 dengan 2, mana lagi susah? 2 lagi susah kan? Sebab logik lah, tadi kan ramai yang dah cepat. So ibaratnya macam sebuah perlumbaan. Yang masuk lumba lagi, semua cepat tak lagi? Yang masuk lumba lagi, yang masuk pertandingan tu semua lagi laju tak? Semua lagi laju. Dan bila semua laju tu masuk, mestilah akan ada orang yang mendahului. Nampak? So itu logik dah. Sebab tu saya katakan, bila makin anda pergi pada nombor 2 dan nombor 3, 4, nombor 2 pun nampak, susah lah ni ustaz mendahului kebaikan. Nak datang sebelum azan, susah. Nak bersedia sebelum azan, susah. So tak dengan nombor 3, 4 lagi ni. Macam nak berhenti 2 dulu ke ataupun nak sambung 3, 4? Terus, Masya Allah. Satu ayat kita hari ni. Memang gitu dah. Okey, baik. Tuan-tuan sekalian, anda happy lah saya ni. Bila nak habis nabak kan? Okey, baik. Tuan-tuan sekalian, sambung lagi. Yang ketiga, Allah sebut dalam surah Al-Imran. Surah Al-Imran ayat 133. Surah Al-Imran ayat 133. Bismillah. Allah sebut apa tuan-tuan sekalian? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ni anda biasa baca dan biasa dengar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. So dalam ayat ni Allah highlight orang bertakwa, dan orang bertakwa memang sentiasa dirakam oleh Allah tempat mereka syurga paling tinggi. Dan antara karakter as-sabiqun as-sabiqun adalah mereka ni ada takwa dalam diri. Dan orang yang ada takwa ni kata Allah, siapakah mereka? Sari'u ila maghfirah. Sari'u ila maghfirah. Okay. Sari'u ila maghfirah.
Okey, surah Ali Imran 133. Allah sebut apa tu puan sekalian? Sari'u ila maghfirah. Apa maksud sari'u? Ada rasa macam tadi ustaz sebut yang pertama yusari'una fil khairat. Yang kedua sabiqum bil khairat. Yang ketiga macam kembali yang pertama tadi, tetapi konteks berbeza. Tadi khairat. Tapi yang ketiga konteksnya adalah maghfirah. Ma makna maghfirah? Keampunan. So karakter nombor 3, di samping mereka bersegera ke arah kebaikan, di samping mereka mendahului dalam kebaikan, mereka ini adalah kelompok ketiga, mereka bersegera ke arah keampunan. Bersegera ke arah keampunan. Baik. Macam mana kita nak kata yang nombor 3 ni lagi susah daripada nombor 1 dengan nombor 2? Sebab tu puan sekalian, okey, first kali kita describe dulu, kita bahas dulu apa maksud yang dikatakan bersegera ke arah keampunan. Apa maksud dia? Apa maksud yang bila mana kita katakan bersegera ke arah keampunan? Maksudnya apa? Bertaubat. Maksudnya segera bertaubat. Selalu minta ampun. Pun betul juga tu tuan, sebab Allah letakkan dalam fi'il mudhari'. Satu lagi kita akan perasan dekat dalam ayat ni, sari'u ila maghfirah fi'il mudhari', fi'il amar, silap. Wasari'u ila maghfirah. Yang pertama tadi fi'il mudhari', sorry, silap. Saya lupa nak bahaskan pasal tu, tapi tak apa, lepas ni. Okey, sari'u ila maghfirah maksudnya dalam bercepat-cepatan ke arah keampunan. Maksudnya macam ni tu puan sekalian. Kita ni selalu buat salah tak? Selalu buat dosa tak? Dan ada tak potensi kita buat dosa dalam keadaan kita ni sedar dan tak sedar? Ada dua posisi, dua keadaan ni kan. Itu puan sekalian, bila kita tahu kita ni sentiasa buat salah dalam satu hari dan tak akan pernah tinggal buat salah, maka Allah kata orang yang bertakwa ni siapa? Orang penghuni syurga paling tinggi ni siapa? Mereka ini adalah orang yang cepat bertaubat bila dia sedar dia ada buat salah. Puan sekalian, sebab ini ramai hari ni kan manusia dia buat apa tau? Dia tahu dia buat salah, dia sedar dia buat salah, tapi dia kata apa tau? Tak apalah, tunggulah. Dia tangguh-tangguhkan taubat dia. Seolah-olah dia merasakan macam hidup ni lama lagi. Tak apalah tangguh taubat. Sebab ada je orang yang dia kata tak apa, saya tunggu esok nak taubat. Dah tiba waktu esok dia kata tak apalah, lusa nanti saya taubat. Bila dah tiba lusa, dia tiba berapa? Minggu depan saya taubat. Kan? Dah sampai minggu depan, no tak apa, bulan depan saya taubat. Dah sampai bulan depan, dia kata macam mana? Tak apa, tahun depan saya taubat. Kan? Tanpa disedari tu puan sekalian, dia sedang betting dengan benda yang cuma hanya 1%. Apakah dia? Setiap kali dia tidur pada waktu malam, 99% tu puan sekalian mati. Peratusan untuk kita hidup tu puan sekalian bukan 50-50, tu salah. Kita mati 99% malam tadi, yang kita cuma akan hidup possibility-nya adalah 1% saja. Ataupun mungkin kecil lagi daripada tu. Jadi adakah dengan kita rasa macam kita dah tahu kita buat dosa, boleh lagi ke ada idea tak apalah esok? Anda boleh tahu anda hidup esok. Jadi bila tak tahu hidup esok tu puan sekalian, tak tahu tidak ada peluang lagi tak kita nak bertaubat tu, maka anda rasa lepas kita sedar, sewajarnya kita kena buat apa? Cepat bertaubat sebab tak tahu hidup esok. Bukan sekadar hidup esok tu puan sekalian. Boleh tak kita jamin kita tarik nafas sekarang, kita boleh hembus lepas ni? Dan boleh tak lepas kita hembus sekarang, kita boleh jamin kita boleh tarik nafas lepas ni? Tak ada jaminan. Jadi itu gambaran orang yang bertakwa dan orang-orang yang dikatakan orang ini masuk dalam syurga paling tinggi, sebab dia orang tahu kullu bani adam khata', kata Nabi kan. Setiap anak Adam itu melakukan khata', salah. Tetapi Nabi kata siapa? Nabi kata memang setiap anak Adam itu buat salah, tapi sebaik-baik orang buat salah. Nabi kata khairu khatta'i, sebaik-baik orang yang buat salah tawwaban, orang-orang yang bertaubat. Saya ulang Nabi sebut apa? Setiap manusia, setiap anak Adam itu melakukan salah. Tetapi sebaik-baik orang yang buat salah adalah orang yang bertaubat. Kullu bani adam khata', khairu khatta'i tawwaban. Okey? Jadi jadilah sebaik-baik anak Adam yang bila mana dia sedar dia buat salah, dia tak tunggu nak taubat,
Tetapi sebaliknya bila dia terus sedar tu, dia terus taubat. Jadi bila sebut taubat tuan-tuan sekalian, macam mana nak taubat? Kena tahu juga kat sini. Bila sebut taubat saja, taubat tu macam-macam cara. Taubat yang macam mana? Yes, absolutely. Kita bincangkan dekat sini adalah taubatan nasuha. Taubat nasuha. Tetapi macam mana nak taubat tu? Tu nak kena bincang juga tu. Macam mana? Taubat nasuha tu adalah taubat yang berkekalan, berpanjangan. Tapi macam mana taubat yang nasuha ni? Apa yang kita kena buat untuk menandakan taubat nasuha? Pertama, kita kena apa? First kali. Macam mana kita nak katakan bertaubat ni? First kali kita kena apa? Menyesal. So maksudnya anda sendiri tidak mengiktiraf apa yang anda buat salah tu. Bukannya anda kata okey betul tu, tapi saja nak istighfar, astagfirullah. Bukan. First kali anda sendiri mengatakan apa yang anda buat itu tak patut dan salah. Menyesal dengan apa yang kita buat tu. Maksudnya tidak mengiktiraf perbuatan itu. Memang salah. Anda kena kata itu memang salah. Itu dikatakan menyesal. Kan? So penyesalan dia akan datang bersama-samanya mengaku salah. Dia tak boleh kata menyesal tapi tak mengaku salah. Tu salah lain cerita tu. Dia banyak je orang menyesal hari ni tapi tak mengaku salah pun. Kan? Dia kata dia macam nak mengaku salah tapi tak mengaku salah pun sebenarnya. Kan? Dia orang kata orang tak nak kalah. Orang tak nak kalah. Ini ramai sangat. Nampak je dia macam nak give up tapi hakikatnya dia tak give up lagi. Tak nak? Ada kan? Ramai orang macam ni kan? Okay, baik. So selepas kita mengaku salah, selepas kita menyesal, kita kena buat apa? Tu last kali. Tidak mengulangi tu last kali. Yelah, yang tu yang selepas tu kita kena buat tu apa benda? Istighfar lah. Mohon keampunan lah. First kali lepas kita menyesal saja ke? No. Lepas menyesal tu lah kita kata ya Allah ighfirli. Kan, semudah-mudah kita mengucapkan istighfar, astaghfirullahalazim. Ataupun kita doa kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maksudnya dengan doa-doa keampunan, memohon keampunan daripada Allah kan? Wastaghfir lahu, mohonlah keampunan daripada Allah. Itu maksudnya lepas kita menyesal dan mengaku salah, lepas tu susulan selepas itu adalah kita mohon keampunan dengan istighfar dan sebagainya. Dan selepas kita istighfar tu yang datang berazam tidak mahu mengulanginya lagi. Dan saat kita berjaya tidak mengulangi benda yang kita lakukan sebelum ini, di situlah letak duduknya taubat nasuha tu. Sebab ada dua jenis taubat Yang pertama adalah taubatan nasuha, yang itu yang kita nak kejar. Tapi ada taubat kedua tuan-puan sekalian yang ni na'udzubillah kita lakukan. Apa dia? Taubatan kadhibah. Tadi taubatan nasuhah, yang kedua adalah taubatan kadhibah. Taubat apa? Taubat seorang pendusta. Macam mana taubat seorang pendusta tuan-tuan sekalian? Dia sedar dia buat salah. Dia menyesal dia buat apa yang dia buat sebelum ni. Lalu dia mohon ampun kepada Allah. Dia berazam tak nak buat lagi, tapi dia buat lagi. So kata para ulama, ini adalah taubatan kadhibah. Ini taubat pendusta. Sebab kononnya berazam tak nak buat, tapi buat. Hari ni berazam tak nak tinggal solat, tapi tinggal solat lagi. Istighfar dah, tapi tinggal juga. Hari ni dah dah mengaku salah, dah istighfar disebabkan apa? Disebabkan membawang. Berazam tak nak membawang, tapi membawang juga. Itu gambarannya lah. So itu dinamanya taubat apa? Taubat kadhibah, taubat pendusta. Okay, boleh faham So itu yang dikatakan sari'u ila maghfirah. So bila dia sedar je dia buat salah, dia tak tunggu, dia cepat taubat. Okay. Itu nombor 3. Okay, baik. Rasanya dengan nombor 3 okey? Okay. So dia bukan sekadar dengan Allah je tuan-puan sekalian, dengan manusia pun sama. Sebab hari ni kan manusia ada ego. Dia tahu dia buat salah dengan orang, tapi dia saja nak tunggu dulu. Kan? Dengan alasan yang paling baik ataupun paling nampak macam okey, dia kata tak apalah, kita bagi dia masa cool down. Hey, saya nak tanya tuan-puan sekalian, waktu yang anda kata nak bagi masa cool tu, anda boleh jaminkan anda hidup dan dia hidup?
Anda konon nak bagi, tak apalah, kita bagi masa. Sebab itu first kali tuan-puan sekalian, sebelum anda bagi masa, anda sendiri first kali minta maaf dulu. At least tanggungjawab anda pada orang tu dah lepas dah di sisi Allah. Anda minta maaf dulu. Tapi kalau seolah nampak macam dia masih lagi bengis, dia masih lagi nampak tanda-tanda marah dengan kita, maka yang tu anda kata anda bagi masa. Tapi first kali minta maaf dulu. Minta maaf dulu. Jangan tak minta maaf. Sama juga dengan suami isteri. Banyak hari ni orang ajar tentang pause button. Betul tak? Tapi sebelum pause, minta maaf dulu. Kan? Kau nak bagi dekat isteri, kat suami buat something, isteri marah sangat kat suami tu, kadang-kadang suami pujuk tak makan. Tahu tak? Suami minta maaf. Tapi at least suami tu dah lepas dah tanggungjawab dia. Dia dah minta maaf dah pun. Masa tu dia bagi masa, tepat. Dia tak boleh juga kalau nak minta maaf desak, maafkan saya. Tak boleh. Dia tak boleh desak. Sebab kita tahu kadang-kadang game suami isteri ni dia perlukan masa. Kan? Bila dah bagi masa tu, masa-masa tu dia akan cool down. Dia akan datang balik. Gitulah gambaran dia. So, tuan-puan sekalian, first kali sebelum anda bagi masa, minta maaf dulu. Minta maaf dulu. Sebab takut menyesal, tuan-puan sekalian. Anda nak masa, bagi dia masa dan anda perlukan masa. Tiba-tiba orang yang anda tak nak maafkan masa dia minta maaf tadi tu, tiba-tiba dah meninggal dah. Dah tak ada. Takkan menyesal satu semua hidup anda, tuan-tuan sekalian. Tak sempat minta maaf kat dia, tak sempat nak bagi tahu yang anda maafkan dia. Tambah-tambah anda sayang kat dia. Orang yang anda sayang. Dia tak sempat dengar anda maafkan. Anda nak maafkan tapi ego. Ada benda kat dalam ni yang menahan anda untuk sebut benda tu. Kan menyesal tak sudah. Tiba-tiba orang yang anda nak ucapkan, saya maafkan abang, saya maafkan anda, saya maafkan kamu, tak sempat nak lafaz sebab dia dah tak ada. Kan? Sebab itulah tuan-puan sekalian, sebab itulah Nabi sebut, sebijak-bijak orang, siapa yang ingat mati. Kenapa dia bijak? Sebab apa? Sebab dia tahu, untuk aku rasa tak menyesal semua hidup aku adalah, aku kena lakukan sesuatu sebelum aku ataupun dia mati. Kalau aku nak buat baik, aku kena buat sebelum aku mati. Kalau aku nak berbakti pada orang, aku kena buat sebelum dia mati. Faham? Sebab hakikatnya dari hari ke hari, dari detik ke detik, dari saat ke saat, dia menandakan saya dan anda semua bukan sedang menjauhi kematian, tetapi kita sedang menghampiri kematian. Boleh faham tak tuan-puan sekalian? Sebab tu kalau kita ni orang yang beriman kepada Allah, kita ni kena ada kekuatan. Orang buat salah teruk macam mana sekalipun, memang kena ada kekuatan memaafkan. Kata uswatun hasanah, kita kata qudwah hasanah kita Nabi. Nabi tu puas sekalian, apa benda yang dia tak pernah kena daripada orang yang tak beriman kepada dia dan Allah? Lagi teruk daripada kita kena. Tapi Nabi apa yang dirakamkan oleh Allah? Sentiasa memaafkan. Yes, betul. It's easy said than done. Betul? Betul ke saya punya bahasa Inggeris? It's easy said than done. Betul? Easier said than done. Lebih senang nak sebut daripada nak buat. Betul? Tapi we can give an effort. We can give a shot. Kita boleh cuba buat yang terbaik. Hidup ni penuh dengan cubaan, tak sekarang. Kita kena cuba. Tak cuba nanti memang sasar gagal. At least kita cuba, kita gagal, at least dah cuba. Faham tak? Sebab Allah tidak menilai seseorang dengan apa result, tapi Allah tengok seseorang dengan apa effort tu. Tahu tak? Kalau nilai result tuan-puan sekalian, lelaki apa 3 orang rasul yang berdakwah dekat kampung Ashabul Qaryah tu kira gagal lah sebab seorang je beriman. Sebab resultnya seorang je. Tapi ada Allah kata 3 orang rasul gagal? Tak ada. Betul tak? Nabi Nuh AS, ada Allah kata dia gagal? Tak ada. Sebab Allah kata aku tak tengok result 60 tu. Aku tengok apa benda? Effort kamu. Aku muliakan kamu Nuh sebab apa? Effort tu. So hidup ni kena sentiasa ada effort. Susah nak maafkan, tak apa, cuba nak memaafkan. Gitu. Kena ada cuba, attempt nak memaafkan. Biarpun kesudahannya anda tak memaafkan, tetapi anda cuba untuk memaafkan. Kan ada cuba tu. Kan ada effort tu. Ya Allah nak tengok tu, cuba ke tidak? Cuba ke tidak? Gitu. Okey, boleh So nombor 3 ni okey dah. Okey kan, insya-Allah. So dengan manusia, kalau dalam kalangan daripada biru muslimat ni, kaum-kaum ibu yang datang, kalau rasa ada buat salah, jangan tangguh dah. Siapa sangka mungkin kuliah bulan depan dia dah tak ada dekat kursi tu.
Saya tak kata ada orang meninggal ni, tak ada. Maksudnya tak tahu. Gitu. Point dia tak tahu bila kita akan mati. Gitu point dia. Dulu ada sekali menulis kat dalam kelas ni. Catat, datang kelas tadabbur sama-sama. Tumpang kereta dia. Sekarang naik kereta jalan kaki sendiri je. Dah tak ada dah. Macam tu. Itulah dialog setiap kali Ramadan tuan-tuan sekalian saya dengar tuan sekalian. Tahun depan ustaz ingat tak yang ustaz yang duduk situ tu yang makan terabur. Tu dah tak ada dah ustaz. Ini cerita benar tuan-tuan sekalian. Ini cerita benar. Bulan lepas 7 Februari. Ini betul-betul saya takkan lupa sampai bila-bila tuan-tuan sekalian. 7 Februari saya berceramah di sebuah surau dekat Melaka. Di Malim, Melaka. 7 hari bulan, 7 hari bulan. Saya hari tu bulan ni saya dijemput semula untuk berkuliah dekat tempat tu pada 6 hari bulan baru ni. 6 Mac baru ni saya berceramah dekat tempat yang sama. Sebelum saya start kelas, pengurusi surau bagi tahu macam ni, ustaz ingat tak ustaz yang duduk tepi tu? Yang tanya pada ustaznya kelas sebelum ni tu. 7 hari bulan tu. Maknanya kuliah sebelum ni, bulan sebelum tu, 7 hari bulan 2, saya berkuliah. Saya ingat tak ya ustaz, ada orang tanya ustaz tu. Yang kelas ustaz sebelum ni yang tanya soalan kat ustaz tu, yang duduk tepi tu. Tu. Saya memang ingat lah dia sebab dia memang setiap kali kelas dia akan tanya soalan. Ustaz, dia meninggal 8 hari bulan. 2. Saya berkuliah 7 hari bulan, malam tu dia tanya, esok tu meninggal. Berderau dah saya masa tu. Yang tanya ustaz soalan bulan lepas tu, yang duduk situ tu. Dan kebetulan dia tunjuk tu, memang kosong tempat tu. Oi, macam dia ada pula tu kata. Gitu gambaran dia. Boleh kita expect tak kita akan jumpa orang yang sama bulan depan? Orang yang sama esok hari dekat kelas-kelas tu? Tak boleh expect. Mungkinlah ada pertambahan orang baru, tapi pengurangan akan ada possibility tak pengurangan? Life is too short to not forgiving each other. Okay? Life is too short to put hatred in our life, to put hatred in our heart. Betul tak bahasa Inggeris saya? Poyo je ni cakap BI ni. Jadi tu puan sekalian, itulah gambarannya. Allahu akbar. Bila fikir pasal mati ni tak tahulah nak cakap macam mana. Macam mana kita punya nasib nanti, kesudahan kita macam mana? Kat mana kita mati, macam mana kita mati. Allahu akbar. Okey, baik, itu nombor 3. Yang terakhir tu puan sekalian, agak-agak apa? So kalaulah anda nampak sekarang ni sedang building up kepada amalan yang lebih susah, saya sebut 4 ini adalah sekurang-kurangnya je. Okay? Sebab kalau anda buka suratul insan, surah as-sajdah, Allah kata antara amalan di syurga adalah sentiasa tahajud. Ada lagi amalan lain tu, tapi yang tu saya sebut, at least buat 4 ni dulu. Habis masa dah? Bukan pukul 11? Oh, 5 minit lagi. Maksudnya tak cerita nombor 4 tu, nak suruh habis masa cepat. Okey. Tak habis masa kan kena tangguh yang keempat tu kan. Okey, baik. Apa saya nak cakap tadi? Ada amalan lain tu, ada yang tahajud, betul tak? Kita ni banyak tak tahajud? InsyaAllah ke terkejut je banyak? Okay. So tuan-puan sekalian, nombor 3 ni adalah sari'u ila maghfirah. So nombor 4 ni adalah yang terakhir. Tapi bukanlah saya kata ini adalah 4 yang ini sahaja yang akan melayakkan, tetapi ini adalah sekurang-kurangnya yang boleh menyebabkan kita shortlisted as-sabiq tu, as-sabiqun tu. Yang terakhir, saya tak beritahu ayat lagi Ayat Al-Hadid, surah Al-Hadid ayat ke-21. Al-Hadid 21. Allah sebut, dia sebenarnya lepas ni bila anda tengok nombor 4 ni, anda akan nampaklah trend yang saya kongsikan pada anda ni. Sebab yang terakhir adalah sabiqu ila Allah, macam mana khot saya ni? Maghfirah. Okay, sabiqu ila maghfirah. Betul tak? Ayat ke Al-Hadid 21 kan? Allah sebut sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Jumpa? Kan? Anda perasan tak trend dia? Sari'u fil khairat, sabiqum bil khairat. Sari'u ila maghfirah, sabiqu ila maghfirah.
Okey, now tadi kita duk bincang orang yang bila dia sedar dia buat salah, dia cepat taubat. Itu sari'un. So sabiqu ila maghfirah maksudnya apa tadi? Sabiqu maksudnya sabiq, mendahului ke arah keampunan. Dia bukan lagi level bila buat salah dia sedar tu dia minta taubat. So agak-agak mereka ni macam mana? Kalau tadi bila sedar buat salah minta ampun. Tapi yang ni sabiqu ila maghfirah macam mana? Sebelum buat dosa, maksudnya akan buat dosa ke? Tak, maksudnya tuan-puan sekalian, first kali orang ini memang daripada awal lagi dalam kepala dia, dia cuba elak seelak-elaknya buat dosa. Yang kedua, dia ini bukan tunggu buat salah baru nak minta ampun. Dia sentiasa minta maaf meskipun dia tak buat salah. Dia sentiasa minta ampun meskipun dia tak buat salah. Mudah kata kan? Minta maaf dan minta ampun in advance. Dia bagi deposit dulu. Tapi bukan bermakna lepas ni dia akan buat dosa, tidak. Dia sendiri dalam diri berazam tak nak dan tak akan cuba nak buat dosa tu. Tapi dia tu sendiri, dia dalam keadaan dia sedar dia mungkin akan ada possibility buat benda tu, dia minta maaf siap-siap, dia minta ampun siap-siap. Dalam konteks manusia, dia ni orang yang cakap elok, baik, lemah lembut, tak suka marah. Tapi kan dia selalu jumpa kawan-kawan, dia kata, minta maaf kalau ada kata-kata aku yang menyinggung perasaan kamu. Kita kenal dia okey, baik je. Tapi dia ni orang yang selalu minta maaf ya. Sama juga dengan suami isteri. Okey je, suami elok, isteri elok. Tapi cuba sentiasa amalkan amalan minta maaf sebelum buat salah. Jangan tunggu nak bergaduh minta maaf. Tapi dalam masa tu anda kena berazam lah tak nak bergaduh. Kan? Tapi nak kata tuan-puan sekalian, cuba setiap hari sebelum tidur. Ni kata sabiqu ila maghfirah. Tak buat salah pun. Satu hari ni happy go lucky je. Suami happy, isteri happy, bahagia semacam. Tapi sebelum tidur, kita minta maaf. Abang, minta maaf ya. Ma qaddamtu wa ma akhartu. Mungkin pada benda-benda yang saya dah buat sebelum ini, dan mungkin pada masa akan datang, mungkin saya ada buat salah dengan abang. Saya minta maaf siap-siap ya. Ayang maksudnya, ayang tak bermaksud nak buat salah pada masa akan datang. Tapi ayang minta maaf siap-siap. Okay? So itulah amalan penghuni syurga. Sabiqun as-sabiqun. Dia mendahulukan ucapan maaf dan ucapan ampun. Sama juga dengan Allah Azza wa Jalla. Bukan tunggu buat salah dengan Allah dulu baru dia minta maaf. No. Dia minta daripada Allah, ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunkan dosaku atas benda yang terdahulu dan yang terkemudian. Itu yang dikatakan doa ampun, minta ampun in advance. Tapi hari ini banyak kita nak minta maaf, minta ampun bila apa? Bila buat salah. Jarang-jarang minta ampun dalam keadaan tak pernah buat salah tu lagi. Betul tak? Jarang. Sebab tu the hardest word in the world. Kan ada satu quote orang kata kan? Dia ada two words yang susah untuk disebut kat muka bumi ni. First kali adalah I'm sorry, and secondly is thank you. Betul? Sebab orang akan sebut sorry ni bila tuan-puan sekalian? Bila apa? Bila buat salah. Yang ada orang tu pula yang buat salah pun susah nak bersorry. Ini kan pula tak buat salah nak sebut sorry. Betul? Kan? Jadi betul lah kan? Bila Allah sebut sabiqu ila maghfirah, yang ketiga, yang keempat, yang terakhir ni adalah dia tak buat salah lagi, dia dah minta maaf. Tapi bukan kata, esok aku buat salah tau, aku minta maaf siap-siap. Tu tak boleh jadilah pula macam tu kan. Dia macam dah seolah-olah berazam nak buat jahat, bukan berazam buat baik. Kan? So nak katanya, di samping dia bagi maaf, dia minta maaf in advance, dia juga orang-orang yang minta maaf macam tu. Dia cuba berazam tak nak buat benda tu. Itu poin saya tadi. Boleh tuan-tuan sekalian? Kesudahannya satu ayat je kita bincang, insya-Allah. Tak, bukan satu ayat, banyak ayat kan? 4 ayat kita bincang ni. Cuma surah An-Naba satu lah. Dah kebetulan masuk pasal pecahan kelas manusia tadi. So tuan-puan sekalian, agak-agak boleh tak kita cuba amal 4 ni? So at least kita boleh dapat senarai pendek, tercalon kata. Tercalon, at least dapatlah gambar-gambar kita tu, gambar-gambar kita ada dalam satu poster lah. Ni calon-calon penghuni syurga paling tinggi, insya-Allah. Adalah muka-muka kita tu kat situ. So dapat tak dapat nanti masa kena hisap nantilah. Okay. Masa tu lah Allah akan bagikan final decision. Layak ke tidak kamu ke syurga paling tinggi. Sebab ini 4 checklist yang at least kita kena buat. Kalau kita dah ada perangai-perangai orang yang konsisten bersegera, mendahului kebaikan, yang konsisten
cepat minta ampun dan kita mendahului keampunan, so itu dah ada tanda-tanda dah tu dah dapat syurga paling tinggi tu, insya-Allah. Tapi kalau jenis malas nak buat kebaikan, tunggu orang nak buat baik, minta ampun pun tangguh-tangguh, apatah lagi nak mendahului keampunan, nampak gayanya tak adalah tu masa depan ni. Untuk kat syurga paling tinggi lah, untuk syurga paling tinggi lah, mungkin masa depannya kat syurga bawah sikit. Tetapi bila anda baca Waqiah, anda akan nampak lah jauh jurang tu syurga paling